Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang sedang menyaksikan secara langsung program Bicara Pahang yang dibawakan khas oleh Unit Komunikasi DPD Pahang UKOM. Saya Fansurina Abdullah sebagai hos anda pada hari ini. Bicara Pahang kali ini akan membincangkan mengenai persiapan UMNO Pekan dalam menghadapi pilihan raya kecil PRK Dewan Negeri Chini perikutan pemergian penyandangnya Allahyarham Datuk Seri Abu Bakar Harun. Sebelum kita mulakan, mari sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham dan semoga roh beliau ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Baiklah, hari ini kita akan bersama tetamu yang sangat istimewa iaitu Bosku. Jika saya sebut Bosku, rasanya semua orang pasti mengenali siapakah gerangannya. Beliau ialah Ahli Parlimen Pekan serta Ketua UMNO Bahagian Pekan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Bintun Haji Abdul Razak. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa pada hari ini bersama dengan Bicara Pahang. Baik Datuk Seri, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Dan kita bercerita tentang Allahyarham Datuk Seri Abu Bakar Harun. Bagaimana Datuk Seri mengenali Allahyarham dan pada pandangan Datuk Seri sendiri, bagaimanakah kepimpinan Datuk Seri Abu Bakar? Saya telah lama mengenali arwah Datuk Seri Bakar Harun. Lebih-lebih lagi waktu dia mula-mula jadi wakil rakyat, sudah lebih pada 3 penggal. Ini masuk kali keempat, penggal keempat. Dan Allahyarham memang sentiasa berhubung rapat dengan saya. Satu ketika beliau menjadi timbalan ketua UMNO bahagian. Dan dalam setiap gerak kerja untuk memajukan kawasan Chini, sama ada kawasan Felda ke kawasan tradisional termasuk orang asli, memang kita sentiasa berhubung rapat untuk menentukan apa jenis projek-projek dan bantuan-bantuan yang boleh kita berikan kepada komuniti Chini. Dan saya lihat memang banyak jasa Allahyarham kepada kawasan Chini. Sebab itulah beliau sentiasa popular, terbukti setiap kali pilihan raya diadakan, memang beliau telah menang dengan selesa. Walaupun kita menghadapi tsunami politik pada tahun 2018, tetapi beliau telah menang dengan majoriti yang agak baik. Berdasarkan majoriti pada PRU 2018, melebihi 4,000 majoriti. Jadi adakah walaupun pada PRK kali ini sebab majoriti melebihi 4,000, adakah pada PRK kali ini melihat satu kelebihan kepada UMNO? Kita memang berazam untuk menang dengan majoriti tambahan. Ya. Sebab situasi hari ini berbeza. Tambah lagi kita ada muafakat nasional dan kita menjadi anggota pada Kerajaan Perikatan Nasional. Bererti bahawa kita bertanding atas tiket sebagai sebuah parti yang membentuk kerajaan, sebahagian daripada kerajaan, sekurang-kurangnya. Jadi dengan ini maka objektif kita ataupun matlamat kita sudah tentu kita nak letakkan sasaran lebih tinggi kalau boleh. Dan sebab itulah saya telah beritahu pada jentera kita bahawa kita mesti bekerja sebagai satu pasukan yang jitu, dan kita mesti committed, dan kita mesti bekerja sebagai satu pasukan yang terselaras dalam segala kegiatan kita, termasuk kerjasama kita dengan Parti PAS sekali. Pakatan Harapan telah mengumumkan bahawa mereka tidak akan bertanding pada PRK Chini. Dan pada pandangan Datuk Seri sendiri, adakah PN tetap bersedia menghadapi sebarang kemungkinan sekiranya ada calon bebas? Ya. Kita mesti andaikan ada juga pertandingan.
Kalau tak ada, alhamdulillah bonus. Tapi persiapan kita ni ke arah memang berlaku pertandingan. Kalau tak ada calon PKR pun, kita tak tahu ada parti-parti lain ataupun calon bebas. Ataupun ada pihak boleh taja calon bebas. Jadi kita mesti anggap bahawa dalam keadaan PRK, jarang kita boleh menang tanpa bertanding. Sekiranya ada calon bebas, apa nasihat Datuk Seri kepada mereka? Calon bebas, dia bebas lah. jadi bila orang bebas ni, kita tak boleh nak bergantung harap pada dia. Ya. Sebab tentu matlamat kita memilih wakil rakyat ialah wakil rakyat yang boleh berkhidmat pada kita. Kalau kita pilih calon bebas, maknanya dia dapat allowance cara percuma je lah. Tapi dia tak boleh berbudi. Dia tak boleh berjasa pada kita sebagai pengundi di kawasan. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat ciri-ciri calon yang akan dipilih, terutamanya menjadi pilihan rakyat di kawasan Chini? Kita mesti memahami bahawa Chini ini ada pelbagai kelompok dalam Chini. Sudah tentu kelompok Felda terbesar, lebih kurang 82% dari segi bilangan pengundi adalah terdiri daripada warga Felda. Tapi warga Felda pun terbagi kepada dua kelompok. Satu, generasi pertama, mana peroka, yang kedua, generasi kedua. Jadi itu satu aspek yang kita mesti memahami, dan terdapatnya bilangan pengundi muda, maknanya bawah 40 tahun, sebanyak 56% yang tinggi. Jadi grup ni ataupun kelompok ni mesti kita beri perhatian, cita rasa orang muda apa dia. Lepas tu kita ada kelompok kampung tradisional dan juga orang asli. Baik Dr. Sri, kita teruskan dengan soalan seterusnya berkaitan dengan muafakat nasional. Jika diambil kira kewujudan muafakat nasional pada masa kini, bagaimana Datuk Seri melihat situasi ini sebagai memberi kelebihan pada PRK Dewan Negeri Chini menerusi kerjasama yang sudah sedia wujud ini? Kalau kita lihat atas kertas, maknanya berdasarkan pada keputusan PRU 14, jika kita cantumkan undi BN masa tu dan undi PAS, sudah menghampiri 95%. Dan calon PKR cuma dapat dalam lingkungan 5%. Jadi kalau sekiranya lah setiap ahli atau setiap pengundi yang mengundi UMNO, calon UMNO, dan setiap pengundi yang mengundi PAS betul-betul committed pada muafakat nasional, bererti bahawa kita sudah pun mencapai lebih kurang 95%. Itu on paper, atas kertas. Tapi realitinya kita akan cubalah untuk menghampiri sasaran tersebut. Sama ada setiap orang, misalnya pengundi luar ramai, sama ada setiap orang akan balik ke tidak. Yang balik PRU dulu, dia nak balik ke kali ini sebab dia fikir mungkin tentangan tak berapa kuat, tak payahlah saya balik. Mungkin sebab PKP ni, dia rasa berat ni nak balik. Ini semua faktor-faktor yang kita tak pasti lagi sejauh mana dia akan mempengaruhi sikap pengundi. Jadi, apakah jangkaan Datuk Seri terhadap sokongan rakyat BN, sokongan rakyat terhadap parti BN ataupun UMNO pada PRK nanti? Adakah ia melambangkan bahawa rakyat, khususnya pengundi-pengundi di bawah Parlimen Pekan, masih utuh memberi sokongan memilih pemimpin dari parti UMNO? Saya yakin insya-Allah dia akan terus kekal. Mungkin lebih pun kali ini, sebab kemarahan rakyat, termasuk pengundi di Pekan terhadap kerajaan Pakatan Harapan ketara, amat ketara, termasuk komuniti Felda yang telah ditipu dengan janji kononnya hutang mereka akan dihapuskan, tapi
tidak berlaku sama sekali. Jadi bila mereka dah rasa bahawa mereka tertipu dan ditipu oleh kumpulan ni, PH, maka perasaan marah itu masih membara dalam hati pengundi-pengundi di kawasan Cheni dan juga boleh katakan seluruh negara. Sebab itulah saya yakin insya-Allah kita boleh menang lebih baik lagi. Cuma fokus sekarang ni lah kepada calon lah. Jadi bila tak ada isu sangat, difokus pada calon. Itu yang kita mesti pastikan bahawa kita pilih calon yang boleh membawa kepada kemenangan besar nanti. Adakah itu seolah-olah memberi pengajaran kepada masyarakat Felda? Pengajaran di mana sebelum ini Pakatan Harapan memerintah dan nasib mereka tidak dibela sebenarnya. Adakah ia memberi pengajaran kepada mereka? Ya, memanglah. Maknanya jangan mudah termakan dengan hasutan, dengan fitnah. Satu. Yang kedua, janji-janji manis. Mudah sangat kita tidak kita meneliti sebaliknya. Sama ada sesuatu janji itu dalam lingkungan realiti, maknanya boleh mampu dilaksanakan ataupun sekadar di bibir saja. Jadi bila dah berlaku satu pengalaman yang pahit ni, saya percaya akan datang rakyat akan berhati-hati dan PH pun tak boleh nak tawarkan janji yang sama ataupun janji-janji baru, sebab orang kata dulu tu pun tak selesai nak buat janji baru. Ya, betul. Dan Datuk Seri, adakah Datuk Seri melihat isu seperti Tasik Chini dan masalah air sebagai memberi kesan ataupun memberi impak kepada pengundi-pengundi pada PRK kali ini? Tidak sangat, sebab mereka tahu bahawa kita sedang menjalankan usaha. Dan bila 21 bulan kita bukan kerajaan, projek-projek asas seperti ini tak dilayan oleh kerajaan PH. Jadi ini sebab bila kita dah dapat mengambil alih sebahagian daripada kerajaan ini, banyak projek-projek yang dulu tergantung ataupun terbengkalai tak dilaksanakan. InsyaAllah kita boleh teruskan. Ya, insyaAllah. Dan Datuk Seri, apakah harapan Datuk Seri kepada pengundi-pengundi di kawasan Dewan Negeri Chini? Harapan saya lah untuk tidak kena tipu sekali lagi lah. Mana mereka patut dah faham sekarang ni dari segi kemampuan untuk membela rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat, untuk memberi peluang baru tambahan pada rakyat, untuk meningkatkan pendapatan rakyat, kemudahan-kemudahan infra rakyat dan sebagainya. Tak ada parti yang ada kemampuan yang lebih daripada UMNO dan Barisan Nasional. Jadi itulah terbukti berdasarkan pada perbandingan. Mungkin ada hikmah kita kalah lah. Maknanya dalam 21 bulan ni rakyat boleh menilai. Jadi bila nilai dia kata kami rindu zaman BN. Inilah sebab kita kena sedarlah bahawa orang kata janji itu mudah. Betul. Orang putih kata talk is cheap. Tapi nak kotakan, nak laksanakan, nak buat sesuatu adalah lebih sukar. Tetapi BN dan UMNO memang mampu untuk membawa perubahan besar kepada komuniti Chini dan negara pada keseluruhan. Kita nak tanya Datuk Seri bagaimana kehidupan Datuk Seri selepas tidak lagi menggalas tanggungjawab sebagai Perdana Menteri Malaysia. Saya mengalami pengalaman baru lah, maknanya setelah lebih kurang 40 tahun dalam kerajaan, sejak Timbalan Menteri, satu penggal jadi Menteri Besar Pahang, Menteri Timbalan Perdana Menteri 9 tahun. Jadi sekarang ni sebagai ahli parlimen, makna tu bab menjaga kawasan saya teruskan. Sebagai ketua UMNO bahagian pun begitu. Dan samping itu saya menghadapi ujian terbesar lah, iaitu kes-kes di mahkamah. Dan pada itu memberi masa juga untuk saya
membuat kegiatan-kegiatan sosial yang dulu tak ada masa, ya. Misalnya baca buku ataupun nak buat riadah lebih kali ini dan sebagainya lah. Jadi itu kita kena menjalani kehidupan mengikut pada situasi. Tapi yang penting sekali kita mesti ada positive outlook, ya. Dalam apa je kita jangan rasa tertekan. Kita mesti merasakan bahawa melalui usaha kita boleh juga mendapat kepuasan hidup, insyaAllah. Apa yang Datuk Seri buat setiap hari? Sebab sebelum ni kan Datuk Seri semestinya sibuk dengan urusan negara. Jadi apakah rutin yang dilakukan setiap hari? Agak lebih santai sikit lah. Maknanya saya tak ada kejar waktu. Tapi ramai lagi juga orang yang nak berjumpa dengan saya. Nak bincang, nak minta pandangan. Jadi kalau hari-hari itu saya tunggu masa untuk jumpa dengan orang. Lepas tu saya boleh buat exercise rutin. Tapi kalau hari itu saya terpaksa ke mahkamah, saya ke mahkamah lah. Dan balik kawasan. Jemputan ke bahagian-bahagian pun banyak. Tak kurangnya jemputan atas bosku. Itu pun sesuatu yang saya tak duga lah. Boleh jadi, orang kata, bukan saja meletup orang kata. Itulah populariti Datuk Seri pun melonjak. Selepas tidak lagi bergelar Perdana Menteri dengan panggilan bosku tu. Jadi mungkin Datuk Seri boleh ceritakan sikit di sebalik cerita bosku, dan mungkin baju ni pun nampak istimewa, nampak cantik. Mungkin boleh dikongsikan dengan penonton semua. Saya pun heran macam mana dia menjadi-jadilah bosku ni. Mula-mula bila ada seorang yang saya kenali suruh saya buat rekod satu ayat, malu apa bosku. Jadi lepas tu bila dia viralkan, dia jadi satu identiti baru pada saya. Jadi bila saya turun, orang ramai datang. Saya pergi misalnya dalam satu pilihan raya di Semenyih, di Semenyih, ya, pilihan raya kecil di Semenyih. Saya pergi ke Tesco. Dekat 3,000 orang tunggu saya di Tesco. Dan bulan puasa yang bukan yang baru ni, yang tahun sudah. Saya makan nasi kandar sahur pukul 2:30 pagi. 4,000 orang menunggu kedatangan saya. Saya terkejut. Pukul 2:30 pagi. Dan bila dimuatkan dalam Facebook, lebih pada 2,5 juta views. Jadi saya nampak ni satu perkembangan yang luar biasa. Sebab mereka datang kerana mereka nak jumpa dengan saya. Sebab kita tak ada bayar duit, tak ada kerahan, tak ada paksaan. Melalui iklan, atau boleh kata iklan dalam media sosial, dalam Facebook je. Tapi orang sambut cara luar biasa. Saya pun tak tahu apa sebab, ya. Mungkin mereka hari ini dah sedar bahawa zaman kepimpinan saya tu mereka merinduinya. Mungkin ada juga sebab orang merasa bersalah. Dulu dikutuk caci saya, datang nak minta maaf pun ada. Ada juga yang nampak bahawa mereka suka sebab saya berjuang melalui media sosial. Sebagai pembangkang, saya tidak bergulung-gulung atas jalan raya. Tak. Saya tidak ajak rakyat untuk tunjuk perasaan. Tidak. Tapi saya berjuang melalui Facebook dengan konten yang berfakta dan berilmiah. Jadi lama-kelamaan orang boleh terima bahawa apa yang saya cakap tu memang benar, dan apa yang telah dilemparkan kebanyakannya fitnah. Jadi sebab tu timbul simpati rakyat bahawa mereka telah kena tipu sekali lagi dengan segala fitnah
yang telah dilemparkan, telah diluahkan pada saya, sehingga kan mungkin rasa simpati pada saya bila dilakukan berlebihan sangat. Jadi itulah menyebabkan ada setengah orang sebut sebagai fenomena bosku ni. Dia menjadi-jadi sambutan orang muda. Gambar saya naik motosikal toleh ke belakang tu. Bosku punya gambar tu menjadi satu signature, yang branding yang ramai yang amat minatinya. Yang anehnya saya tak ada lesen motosikal. jadi saya naik motosikal statik. Tapi orang muda suka. Ini yang saya heran. Walaupun saya tak ada lesen motosikal. Dan hari ini saya pakai baju yang bosku ni ada ini malu apa bosku punya ni. Dan saya ada banyak color ni. Jadi inilah jadi saya punya branding. Mungkin boleh kongsikan warna-warna yang mungkin ada yang... Ya, ada merah, ada hijau, ada biru, ada. Hari ini sebab mesyuarat UMNO saya pakai merah. Itulah Datuk Seri. Baiklah Datuk Seri, Alhamdulillah kita dah pun selesai untuk bicara faham pada hari ini. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa bersama UCOM untuk program bicara faham pada hari ini. Dan semestinya program ini menjadi bingkisan yang sangat istimewa buat rakyat di negeri Pahang. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri. Baiklah terus